Hai murid-murid semua, selamat sejahtera. Sekali lagi bersama dengan Cikgu di dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 1. Baik, kita masih lagi dalam tema 6 Sains, Teknologi, dan Inovasi, unit ke-16 Sains dan Kita. Tajuk baharu yang akan kita pelajari pada hari ini ialah Kenali Anggota Badan Kita. Dan dalam tajuk ini kita akan mempelajari kemahiran menulis. Objektif pembelajaran kita pada kali ini, pada akhir pembelajaran ini nanti, murid dapat membina dan menulis perkataan dan frasa dengan betul. Jadi hari ini ada dua yang kita akan buat, yaitu membina dan menulis perkataan, membina dan menulis frasa dengan betul. Kriteria kejayaan, murid dapat membina sekurang-kurangnya 3 perkataan dan 3 frasa berdasarkan bahan dengan betul. Jadi mari kita buka buku teks muka surat 100 sehingga 101 untuk mempelajari mengenai tajuk kita, yaitu Kenali Anggota Badan Kita. Anda sudah siap? Jadi mari kita baca muka surat 100 dahulu. Mari kita kenali anggota badan kita. Oke, mari kita baca bersama-sama apakah yang dikatakan oleh murid ini. 1, 2, 3. Anggota badan kita terdiri daripada 4 bahagian. Bahagian-bahagian itu ialah kepala, badan, tangan, dan kaki. Mari kita labelkan. Sekali lagi, anggota badan kita terdiri daripada 4 bahagian. Bahagian-bahagian itu ialah kepala, badan, tangan, dan kaki. Mari kita labelkan. Jadi daripada maklumat yang diberikan oleh murid ini, kita tahu bahwa badan kita ada berapa bahagian murid-murid? Ada 4 bahagian, yaitu daripada kepala, badan, tangan, dan kaki. Jadi mari kita labelkan anggota badan ini berdasarkan gambar dan juga nombor yang diberikan. Mari kita lihat nomor yang pertama. Ya, nomor yang pertama adalah bahagian atas sekali badan kita. Jadi ini adalah bahagian apa murid-murid? Ini adalah bahagian kepala. K-I-K, P-E-P-A, L-E-L-A. Kepala. Ya, ini adalah bahagian kepala. Pastikan ejaan betul. Karena kemahiran kita pada kali ini adalah kemahiran menulis. Anda dikendaki untuk menulis berdasarkan bahan dengan betul. Jadi, pastikan ejaan yang murid-murid buat adalah betul. Oke, bagian atas ini adalah bagian kepala. Seterusnya, daripada kita lihat kepada nomor 2. Kita lihat nomor 2 ini, yaitu diberikan label daripada bahagian bahu sehingga bahagian pinggang. Jadi ini adalah bahagian apa murid-murid? Ya, ada 4 bahagian tadi, kepala, badan, tangan, dan kaki. Jadi ini adalah bahagian badan. B-E-B-A, D-E-N, dan badan. Ini bahagian badan ya murid-murid. Oke, seterusnya yang ketiga. Ya, dari ketiga, daripada bahu sehingga ke hujung jari ini. Ini adalah bahagian tangan. T-E-T-A, N-G-E-N, ngan. Tangan. Jadi cikgu percaya murid-murid dapat kenal bahagian ini kan? Oke, sekarang yang terakhir, yang keempat, daripada pinggul ini sampai ke hujung jari kaki di bawah. Jadi ini adalah bahagian kaki. K-E-K-K-I-K, kaki. Nah, itu adalah untuk cara kita membina dan juga menulis perkataan. Di perkataan ini cuma 1 ya murid-murid. Oke, kalau murid perhatikan. Oke, cuma ada 1 saja perkataan. Itu dinamakan sebagai perkataan, ya.
kepala, badan, tangan, dan kaki. Dan pastikan ketika menulis ejaan betul. Dan suka cikgu ingatkan untuk huruf-huruf seperti K, L, B, D, T, pastikan bila kamu menulis garisan itu panjang ya, sehingga ke atas. Manakala untuk perkataan seperti P, kaki di bawah, oke, pastikan garisan untuk ke bawah, panjang sedikit ya, jangan sama ratakannya. Oke, untuk huruf seperti G yang ada ekor, cikgu selalu katakan ada ekor, pastikan ekor Anda juga cukup panjang untuk sampai di bawah ya. Oke, jadi itu untuk muka surat 100. Jadi kita sudah melabelkan bahagian-bahagian anggota badan kita. Seterusnya, mari kita pergi kepada muka surat 101. 101. Oke, kita akan mengenali fungsi-fungsi badan kita. Jadi mari kita baca dahulu beberapa frasa. Kita nampak ada 2 perkataan yang dinamakan sebagai frasa. Kita akan baca frasa ini sebelum kita menggunakannya untuk mengisi atau melengkapkan tempat kosong berdasarkan gambar. Kita baca yang pertama dahulu. Ini adalah deria dengar. D-I-D R-I-R-E-A, deria. D-I-D N-G-A-R, ngar, dengar. Deria dengar. Jadi deria dengar kita menggunakan anggota badan mana murid-murid? Kalau kita mendengar kita menggunakan anggota badan telinga. Ini adalah telinga. Oke, kita mendengar menggunakan telinga. Dan yang kedua, deria sentuh. D-I-D R-I-R-E-A, deria. S-E-N-T-U-H, sentuh. Deria sentuh. Jadi murid-murid, kalau kita sentuh barang, kita gunakan anggota badan yang mana satu? Ini pastinya kita menggunakan tangan kita untuk menyentuh benda-benda, betul? Oke, dan seterusnya. Deria rasa. D-I-D R-I-R-E-A, deria. R-E-R-A S-E-S-A, rasa. Deria rasa. Jadi ketika kita merasa, biasanya kita merasa makanan, betul? Jadi bila kita merasa makanan, kita menggunakan anggota badan yang mana satu? Ini sangat penting, kalau tidak, makanan kita tidak akan menjadi sedap. Yaitu lidah. Kita gunakan lidah kita untuk merasa. Seterusnya, deria bau. D-I-D R-I-R-E-A, deria. B-A-U, bau. Deria bau. Jadi untuk deria bau ini untuk kita menghidup. Untuk kita menghidup. Jadi kita gunakan anggota badan yang mana? Kita menggunakan hidung. Seperti Pinocchio ini, hidung dia panjang ya, sebab dia menipu. Jadi hidung ini kita gunakan untuk menghidu, yaitu deria bau kita. Jadi sekarang mari kita sama-sama coba lengkapkan ayat berdasarkan bahan menggunakan frasa-frasa yang sudah kita baca sebentar tadi. Kita lihat dahulu gambar yang pertama. Nampaknya ayat ini sudah dilengkapkan. Mari kita baca. Mata ialah deria lihat kita. Yang tadi kita tidak baca adalah deria lihat. Jadi mata ialah deria lihat kita. Sambung. Kita menggunakannya untuk melihat. Kita menggunakannya untuk melihat. Jadi deria lihat kita adalah mata dan kita gunakannya untuk melihat benda-benda yang ada di sekeliling kita, bahkan untuk melihat diri kita di cermin. Jadi yang kedua, mari kita lihat. Ini adalah hidung ialah tempat kosong. Kita pelajari tadi hidung ini digunakan sebagai deria apa? Deria dengar, deria sentuh,
deria rasa atau deria bau? Pastinya adalah deria bau. Ya, hidung ialah deria bau. Mari kita baca ayat yang lengkap ini. Hidung ialah deria bau. Kita menghidu melaluinya. Jadi kita menghidu melalui hidung. Oke. Seterusnya mari kita lihat yang ketiga. Kita lihat gambar ini ada apa? Ini adalah radio. Dan radio ini mengeluarkan musik. Jadi mari kita baca ayat ini. Telinga ialah deria apa murid-murid? Adakah deria dengar, deria sentuh, deria rasa, atau deria bau? Pastinya untuk kita mendengar. Jadi jawaban yang sesuai adalah deria dengar. Jadi mari kita baca. Telinga ialah deria dengar kita. Kita menggunakannya untuk mendengar. Jadi kita gunakan telinga ini untuk mendengar. Jadi apabila kita mendengar, untuk menjaga telinga kita, pastikan jangan terlalu kuat. Terutama ketika kita mendengar musik, ya. Ketika kita menonton television, kita dengar suara, jangan terlalu kuat sebab itu akan mengganggu pendengaran kita. Baik, seterusnya mari kita lihat yang keempat. Yang keempat, wah nampaknya gambar ini dia sedang makan sesuatu. Jadi mari kita baca. Lidah ialah, kita sudah dengar. Lidah adalah untuk deria dengar, deria sentuh, deria rasa, atau deria bau. Pastinya jawabannya adalah deria rasa. Lidah ialah deria rasa. Jadi mari kita baca ayat yang lengkap ini. Lidah ialah deria rasa. Kita menggunakannya untuk merasa. Oke, kita gunakan lidah kita untuk merasa. Nanti pasti kita akan belajar bahagian-bahagian yang ada dalam lidah kita. Oke, seterusnya. Dan yang terakhir. Ini dia sedang buat apa? Pegang. Dia sedang pegang kucing. Comel kucing ini. Jadi mari kita baca ayat ini. Tangan ialah tempat kosong. Jadi tangan ialah apa murid-murid? Adakah deria dengar, deria sentuh, deria rasa, ataupun deria bau? Kita sudah belajar tadi, yaitu tangan digunakan sebagai deria sentuh. Jadi kita sentuh, dia sentuh kucing ini menggunakan tangan. Oke, kita baca ayat yang lengkap ini. Tangan ialah deria sentuh. Kita menggunakannya untuk menyentuh. Nah, lebih-lebih sekarang ini, bagaimana untuk kita menjaga tangan kita? Oke, kita perlulah sentiasa mencuci tangan kita. Terlebih keadaan kita sekarang ini yang memerlukan kita mencuci tangannya. Banyak kita sentuh-sentuh barang dan kita tidak tahu mana-mana barang yang mengandungi virus-virus ataupun kuman-kuman yang tidak diingini. Jadi ingat murid-murid, setiap kali Anda menyentuh bahan benda-benda, terutama baru ada di luar, pastikan Anda mencuci tangan Anda. Itulah dia mengenai anggota badan kita. Jadi cikgu berharap kamu tahu apakah fungsi-fungsi setiap anggota badan kamu ini dan kita gunakannya dan kita jaga dia sebaik mungkin. Baik, sebagai latihan untuk kali ini, untuk Anda membina dan juga menulis perkataan dan frasa, sila buka buku aktiviti jilid 2 Anda, muka surat 25 hingga 26. Sila buka buku aktiviti jilid 2 Anda, muka surat 25 sehingga 26. Kita buat muka surat 26 dahulu. 25 dahulu, kita buat yang 25 dahulu ya. Kita baca arahan, apakah arahan aktiviti 3E. Arahannya adalah bina dan tulis perkataan berdasarkan gambar. Jadi ada 4 gambar di sana untuk Anda isi tempat kosong. Namun sebelum itu mari kita berkenalan dahulu dengan lidah. Oke, kita akan belajar apakah fungsi lidah. Jadi kita lihat gambar yang di tengah-tengah dahulu. Oke, ini adalah keadaan di dalam mulut Anda. Tapi ini ada gigi. Ini adalah lidah ya. Sebelum makanan masuk ke dalam kerongkong, masuk ke dalam tubuh perut,
dia berada di mulut kita dahulu, dan yang akan merasa makanan itu adalah lidah. Jadi di lidah ini ada beberapa bahagian rasa. Oke, yang pertama di ujung sekali ini rasanya adalah manis. Diikuti dengan masin di kedua-dua belah bahagian. Kemudian pada ujung oke, adalah masam, oke, di sebelah kiri dan kanan. Dan yang terakhir, yang bahagian belakang ini rasanya adalah pahit. Oke, jadi lihat betapa hebatnya lidah kita boleh merasa pelbagai jenis rasa yang ada. Jadi mari kita lihat gambar yang pertama. Kita akan lengkapkan gambar yang pertama. Nah, ini adalah gambar apa sebelum itu? Ini adalah gambar peria. Apa rasa peria, murid-murid? Siapa yang pernah makan peria? Nah, yang pernah makan peria pastinya tahu bahwa peria ini rasanya pahit ya, pahit. Jadi bahagian lidah inilah yang akan mengesan kepahitan itu. Jadi mari kita sama-sama lengkapkan. Oke, bahagian dalam lidah rasa pahit seperti buah. Buah apa tadi Cikgu sudah sebut? Ini adalah buah peria. Peria. Macam ni je pe. P-I, pe. Ri. Macam ni je ri. R-I, ri. A. E-A. Jadi ejaan yang betul untuk peria adalah seperti ini. Peria. P-I, pe. R-I, ri. E-A. Peria. Sebab kali ini kita akan bina dan tulis perkataan. Jawapan tidak diberikan, kita kena bina sendiri. Kita kena buat sendiri dan juga tulis perkataan dengan ejaan yang betul. Oke, kita lihat lagi gambar yang kedua yang di sebelah itu. Ya. Oke, kita baca. Bahagian luar kiri dan kanan lidah rasa masam seperti masam seperti apa dalam gambar ini? Ini adalah cuka. Ini adalah cuka. Pernah rasa cuka? Cuka rasanya masam. Jadi bagaimana untuk eja cuka? Cu. C-U. Cu. Ka. K-E-K. Itu adalah ejaan yang betul untuk cuka. Jadi Anda bina dan tulis perkataan di sana. Cikgu tidak akan berikan, kamu kena bina sendiri. Sebab cikgu pasti kamu sudah dapat mengeja. Ya. Oke, seterusnya kita pergi kepada gambar yang ketiga di bawah. Kita baca bahagian dalam kiri dan kanan lidah. Oke, bahagian dalam kiri dan kanan lidah. Rasa masin seperti apa? Apa dalam gambar ini? Biasanya sebelum ibu Anda memasak, dia akan letakkan apa untuk masinkan makanan itu? Itu adalah garam. Garam. Macam ni je ga. G-A-G-A. Ram. R-A-M. Ram. Ya, garam. Jadi itulah jawapannya. Sila bina dan tulis pada garisan kosong yang disediakan. Dan sekarang kita lihat pada bahagian yang terakhir pula. Oke, kita baca bahagian hujung lidah. Ini bahagian hujung lidah. Rasa manis seperti, murid-murid sangat suka ini rasa manis kan? Rasa manis seperti apa? Contohnya kalau buat air, contoh buat kopi, apa yang akan kita letakkan di dalam kopi itu supaya rasanya sedap? Yaitu gula. Oke, macam mana eja gula? G-U-L-E-L-A. Gula. Tulis. Coba bina perkataan gula itu dan tulis pada garisan yang disediakan. Oke, jadi hari ini kita belajar sesuatu yang baru yaitu mengenai fungsi lidah kita. Dan seterusnya kita akan pergi kepada muka surat 25. Oke, 26. Oke. Mari kita baca apakah arahan aktiviti 3B.
lengkapkan ayat dengan frasa yang sesuai. Oke, lengkapkan ayat dengan frasa yang sesuai ya, bukan perkataan lagi ya, tapi frasa. Jadi mari kita lihat dahulu diberikan jawaban di atas. Jadi perhatikan frasa ini dia ada dua perkataan. Di dua perkataan ini dikenali sebagai frasa murid-muridnya. Jadi mari kita baca satu persatu. Menggosok mata. M-I-N-G meng, G-O-Go, S-O-K sok. Menggosok, M-E-M-A, T-E-T-A. Menggosok mata. Oke, tahu menggosok mata? Guna mata tuh gosok-gosok-gosok pada bagian mata. Tapi itu sebenarnya tidak bagus murid-muridnya, itu akan mengakibatkan mata kita akan lagi rasa sakit. Kemudian yang kedua kita lihat yang ini, membersihkan habuk. Membersihkan habuk. M-I-M-B-E-R ber, S-I-H-C-K-E-N kan. Membersihkan, H-E-H-B-U-K buk. Habuk. Membersihkan habuk. Dan mata kita ini, untuk kita bersihkan habuk ada cara, nanti kita akan baca. Dan di bawah kita lihat daripada sebelah kiri ini, menjaga mata. Menjaga mata. M-I-N-Men, J-E-J, G-E-G. Menjaga, M-E-M-A, T-E-T-A. Mata. Menjaga mata. Dan seterusnya, titiskan ubat. T-I-T-T-I-S-Tis, K-E-N kan. Titiskan, U-U-B-E-T-Bat, ubat. Titiskan ubat. Jadi kalau mata kita sakit, kalau ada masuk habuk, kita gunakannya untuk titiskan ubat. Ada ubat kan seperti Aimo, kita gunakan itu untuk membersihkan habuk. Baik, yang terakhir, mengelap mata. Mengelap mata. M-I-M-N-G-I-N-G-L-E-P lap. Mengelap. M-E-M-A-T-E-T-A. Mata. Mengelap mata. Jadi ini adalah frasa-frasa yang disediakan untuk kita gunakan melengkapkan ayat di bawah. Mari kita lihat bersama-sama ayat ini. Tajuknya adalah jaga mata. Tadi kita belajar tentang lidah, sekarang kita belajar tentang mata kita. Mata kita ada berapa biji murid-murid? Ada 2 ya, jadi kita kena jaga mata kita dengan baik. Kita baca bersama-sama. Mata ialah deria lihat kita. Tanpa mata, kita tidak dapat melihat. Oleh itu, kita perlu ... tempat kosong supaya tidak rosak. Jadi apa yang perlu kita buat dengan mata kita supaya tidak rosak murid-murid? Kita lihat pilihan jawaban tadi. Adakah kita perlu gosok mata, membersihkan habuk, menjaga mata, titiskan ubat, ataupun mengelap mata? Mana jawaban yang sesuai? Jawaban yang sesuai adalah kita perlu menjaga mata supaya tidak rosak. Jadi bagaimana menjaganya? Mari kita teruskan pembacaan kita. Jika mata dimasuki habuk, jangan ... dengan menggunakan tangan. Jadi bila mata kita ini dimasuki oleh habuk, kita akan rasa sakit kan? Jadi secara otomatiknya kita akan coba untuk kita akan buat apa dengan tangan kita? Coba kita lihat pilihan jawaban. Tadi kita sudah gunakan menjaga mata. Jadi kita jangan gunakan itu, kita gunakan yang belum lagi digunakan. Menggosok mata, membersihkan mata, titiskan ubat, ataupun mengelap ubat. Apabila masuk, biasanya kita akan buat apa? Sepatutnya kita membersihkan, tapi biasanya kita akan menggunakan, dia katakan sini, jangan gosok mata dengan tangan. Jadi jangan gosok mata dengan tangan. Kita sambung pembacaan. Gunakan sapu tangan yang bersih dan kering untuk apa murid-murid? Coba tinggal jawaban dia ya. Tinggal 3 lagi jawabannya, itu membersihkan habuk, titiskan ubat, ataupun mengelap mata. Jadi pilih yang sesuai. Oke?
Jangan gunakan tangan menggosok mata, tapi gunakan sapu tangan yang bersih dan kering untuk mana satu jawaban? Sila pilih. Selepas itu, kita sambung. Selepas itu tempat kosong mata untuk tempat kosong tersebut. Ada dua jawab tempat kosong yang diberikan. Selepas kita lapkan mata kita dengan sapu tangan, kita akan gunakan apa? Sepertinya kita akan gunakan ubat. Titiskan ubat mata untuk membersihkan habuk. Bila kita letakkan ubat itu, nanti habuk itu akan ikut ubat itu jatuh menjadi air kan. Air itu dari habuk itu akan hilang daripada mata kita. Itu cara yang betul untuk membersihkan habuk daripada mata. Jangan gosok sebab mata kita akan jadi merah dan sakit. Jadi lengkapkan jawaban itu di sini. Kita sambung baca sampai akhir. Mata kita akan cerah semula. Jika perlu, pakailah cermin mata. Akhir sekali, berjumpalah dengan dokter mata jika sakit mata. Oke, jadi bila habuk itu masih lagi ada di mata, walaupun kita sudah letakkan ubat, kita rasa sakit, sila berjumpa dengan dokter mata untuk pemeriksaan yang lebih lanjut. Jadi senang bukan? Senang. Senang untuk Anda lengkapkan ataupun bina perkataan dan juga frasa. Sudah disediakan. Jadi sila tulis jawaban Anda dan kemudian sila hantar tugasan Anda ini dalam bentuk gambar kepada cikgu. Jadi melalui tajuk kali ini yaitu kenali anggota badan. Kita sudah kenali bahagian badan kita ada 4 bahagian. Bahagian kepala, bahagian badan, tangan dan juga kaki. Kita juga belajar tentang deria-deria kita yaitu deria rasa, deria dengar, deria lihat, deria sentuh, deria bau. Menggunakan anggota badan, kita juga belajar secara spesifik mengenai dengan lidah dan juga mata. Jadi cikgu berharap melalui pembelajaran ini, tajuk ini, kamu dapat belajar untuk membina dan menulis perkataan serta frasa dengan betul. Jadi itu saja pelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Jumpa Anda lagi dalam pelajaran yang akan datang.